umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat, ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma, ya Allah, rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya amat muliakan pengerusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, para asatizah, seluruh jawatan kuasa surau Al-Amin. Seterusnya saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita melafazkan berbanyak-banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa, umur, kesihatan dan segala nikmat yang telah Allah Taala kurniakan kepada kita pada malam ini, tuan-tuan. Kita masih lagi sudi diterima oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni kita teruskan lagi pembacaan kitab Hati yang Berzikir. Dan alhamdulillah malam ni kita berada pada muka surat 92. Tuan-tuan ya, yang ada kitab muka surat 92 berbicara di bawah tajuk kaedah amali, kaedah praktikal hati mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Taala bila mana Dia mencipta kita, maka Allah memberi kepada kita unsur-unsur kejadian yang begitu sekali sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin yang kita baca, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Maka salah satu daripada kesempurnaan manusia ini ialah mereka diberi kemampuan untuk mengenal Allah. Dan mengenal Allah itu salah satu daripada cara dan unsur yang diberi oleh Allah kepada kita ialah melalui hati kita. Dan insya-Allah pada malam ni tuan-tuan kita akan perbahaskan kaedah amali untuk hati kita mengenal Allah. InsyaAllah kita akan melalui beberapa kaedah, antaranya ialah saya tulis di sininya dari sudut peringkat. Ya, kita melalui dua peringkat, dua fasal secara praktikalnya, dan insya-Allah diizinkan oleh Allah, Allah akan anugerahkan kita untuk mencapai tahap ma'rifatullah insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, peringkat pertama ialah peringkat muraqabah. Ya, disebut dalam hadis Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam matan Arba'in Imam Nawawi. Ya, bila mana ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, ada 3 soalan utama, atau katanya ada 4 soalan, termasuklah soalan berkaitan dengan kiamat. Tapi sebelum itu ditanya, ya, apa ni berkait dengan ihsan, ya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ni tuan-tuan saya tak nak bacalah pada awal sampai akhir kerana hadis itu agak panjang. Ya, kalau kita baca lebih kurang dia ada 1 muka setengah lebih kurang. Walau bagaimanapun, bila mana ditanya tentang ihsan, maka Nabi jawab, anta'budallah ka'annaka tarahu. Hendaklah engkau sembah Allah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka, seolah-olah tarahu, kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tak dapat melihat Allah, berada pada maqam musyahadah, iaitu melihat Allah. Melihat Allah di situ ialah melihat Allah dengan pandangan mata hati kita. Tapi fa illam takun tarahu, kalau kamu tak mampu berada pada tahap pertama tadi, iaitu tahap musyahadah, fa innahu yarak, kamu kena merasakan bahawa dalam hatimu Allah sedang melihatmu. Yang ni kata ulama ialah berada, kita kena bawa diri kita bukan sekadar sebagai seorang muslim yang mukmin, tetapi yang muhsin. Muslim, mukmin, muhsin. Maknanya kena ada 13 rukun pada diri kita untuk melengkapkan hidup sebagai hidup beragama. Islam ada 5 rukun, iman ada 6 rukun, ihsan ada 2 rukun. Kita atas sekalian ya. Jadi insya-Allah kita akan perbahaskan dari sudut itulah. Rukun pertama ialah muraqabah. Maka kata ulama, sesiapa yang melalui peringkat muraqabah, maka kemuncak muraqabah akan membawa dirinya kepada musyahadah. Ya, kemuncak musyahadah akan membawa dirinya kepada ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah dari sudut mengenal dengan hatinya.
Baik, kita mula di sini tuan-tuan, muka surat 92. Adapun permulaan bagi martabat ihsan, ni yang saya sebut tadi, adalah proses muraqabah, iaitu hati sentiasa merasa bahawa diri diawasi oleh Allah melalui pandangannya, pandangan Allah, yang bersifat Allah, bersifat dengan sifat basar, yang meneliti setiap gerak-geri hamba tersebut. Ini tuan-tuan sekalian, Jadi untuk menyempurnakan perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita kena mengenal Allah. Bagaimana nak mengenal Allah? Kita kena berada pada maqam ataupun martabat ihsan. Bagaimana kita nak memulai dalam perjalanan sebagai seorang yang berada pada maqamul ihsan? Maka kena melalui tahap pertama, proses pertama ialah muraqabah. Saya ulang lagi sekali ni tuan-tuan. Apa makna muraqabah? Hati saya, hati tuan-tuan, hati kita semua sentiasa merasa bahawa diri kita pada zahirnya, pada batinnya diawasi oleh Allah, dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah. Kita nak kata apa lagi dalam bahasa yang lain? Nanti saya sebut satu amalan pada tuan-tuan untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan. Amalan yang saya terima ijazah daripada syekh saya, 3 kali pagi, 3 kali petang kita baca, untuk mengingatkan kepada diri kita dan mengambil barakah daripada para masyayikh, agar kita dianugerahkan oleh Allah hati yang bersifat dengan muraqabah, iaitu sentiasa ada dalam hati kita rasa Allah pantau kita, Allah lihat kita, Allah tengok kita, Allah teliti setiap gerak-geri dan tingkah laku kita. Ni tuan-tuan, disebut dalam bahasa Arabnya ialah muraqabah. Mana dalil muraqabahnya ialah surah An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqullah. Kalau saya baca di situ tuan-tuan, oleh kerana kita dah berhenti di situ, kita baca ittaqu rabbakum, minta maaf, ittaqu rabbakum. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kamu kepada Tuhanmu. Rabb, kadang-kadang Allah Taala ni saya selalu sebut di sini, saya ulang lagi sekali, supaya kita meneliti setiap kalimah yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dalam bentuk Allah Ta'ala berinteraksi dengan kita. Di sini Allah sebut, wahai sekalian manusia, ittaqu, naklah kamu semua bertakut, rabbakum. Allah kadang-kadang kita sebut ittaqullah, itu yang saya terkeluar tadi, ittaqullah, takutlah kamu pada Allah. Kadang-kadang Allah sebut dalam ayat ini ittaqu rabbakum. Apa makna Rabb? Rabb ialah Al-Khaliq, takutlah kamu kepada Tuhan yang mencipta kamu. Rabb juga ialah Al-Malik, takutlah kamu kepada yang memiliki dirimu, Tuhan yang memiliki dirimu. Al-Mudabbir, takutlah juga kamu kepada Tuhan yang Al-Mudabbir, yang sedang mengurus takbir urusan kehidupan kamu. Tuan-tuan, kita kadang-kadang kita rasa kita yang urus hidup kita ni. Sebenarnya cuba kita teliti betul-betul, siapa yang betul-betul mengurus kehidupan kita? Kadang-kadang kita berkelik pun, kita berkelik sendiri ke? Kita tarik sendiri ke? Atau hembus nafas kita sendiri? Jantung kita berdenyut, kita buat sendiri ke? Kita pam sendiri ke? Ni antara benda-benda mudah, soalan mudah. Yang lain yang kita makan, tuan-tuan, bila mana kita makan, kita ni sebenarnya tahu makan dengan tahu buang aja. Tapi ada setengah orang buang pun tak tahu, buang meratur, betul. Ikut suka dia nak buang, dia buang meratur. Baik, walau bagaimanapun, bila mana masuk dalam badan kita makanan, minuman, maka makanan itu ditukar kepada zat, ditukar kepada vitamin, ditukar kepada darah, ditukar kepada daging, ditukar kepada tenaga. Siapa yang urus? Tadi nampak letih, kena 2 pinggan ke? Ketiga. Rasa segar sikit, ke rasa lapar lagi? Rasa segar. Segar tu kenapa? Kerana makanan itu telah ditukar kepada tenaga. Kita minum air, maka hilang dahaga. Ada orang minum air tak hilang dahaga dia, tapi kita minum hilang dahaga. Kenapa? Kerana siapa yang mengurus, yang menghilangkan dahaga itu? Tapi kalau kita teliti betul-betul tuan-tuan, yang mengurus takbir kita adalah Allah, yang menghidupkan kita Allah. Yang tu lagi lah, kalau kita bercakap soal hidup dan mati, soal rezeki dan sebagainya, maka Allah bagi tahu, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kepada Tuhan yang mentadbir urusan hidup kamu, allazi, kerana dialah khalaqakum. Salah satunya disebut di sini, dialah yang telah mencipta kamu, min nafsin wahidah, dia cipta kamu daripada seorang, wa khalaqa minha zawjaha, daripada seorang insan, seorang manusia, wa khalaqa minha zawjaha, dan dia pada mencipta isterinya, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan
daripada keduanya Allah memperkembangkan ataupun memperkembangbiakkan manusia, lelaki dan perempuan. Wattaqullah. Sekali lagi Allah sebut wattaqullah. Yang kedua, perenggan kedua Allah sebut wattaqullah. Allah ulang lagi sekali, takutlah kamu kepada Allah allazi tasaaluna bihi wal arham, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Baik, sebenarnya ayat tu akhir tu yang kita nak. Apakah dalil muraqabah? Innallaha kana alaikum raqiba. Itu yang dalil yang kita nak tegaskan. Innallaha, sesungguhnya Allah. Inna ni banyak kali dah kita ulang tuan-tuan. Kalau jumpa perkataan inna, namanya adatut taukid. Bacaan tajwidnya ialah wajibal gunnah. Tapi dari segi nak terjemahnya ialah dinamakan adatut taukid. Satu perkataan yang Allah nak tegas dengan makna sungguh-sungguh. Dari segi fungsinya ialah nasab khabar. Tahu ya? Dari segi nasab isim, rafa' khabar. Tu minta maaf. Dari segi fungsi dia. Sebab tu selepas inna, Allah baca baris atas. Allah dibaca baris atas. Innallaha, sesungguhnya Allah kana adalah dia alaikum, ke atas kamu, raqiba, sentiasa mengawasi, ataupun maha mengawasi, mengawasi kamu. Ni tuan-tuan sekalian ya, ni dalil dinamakan dalil muraqabah. Baik, kita lihat muka surat 93. Kaedah mencapai muraqabah. Ini tuan-tuan ya, yang tadi secara mukaddimah umum. Baik, yang pertama, muraqabah adalah dengan cara menghadirkan dalam hati, ya, dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, kita hadirkan dalam hati. Apakah yang perlu kita hadirkan dalam hati kita? Bahawasanya Allah sentiasa melihat dirinya dan memerhati setiap perbuatannya, sama ada perbuatan batin ataupun perbuatan zahir. Dia dalam bentuk rasa tuan-tuan. Menghadirkan dalam hati tuan-tuan, dalam hati kita masing-masing, rasa bahawa Allah sentiasa melihat diri kita dan Allah sentiasa memerhati setiap perbuatan kita, sama ada perbuatan batin maupun zahir. Ini saya nak kongsi pada tuan-tuan dengan satu amalan, ya, kerana kita bincang kaedah amali. Satu amalan yang diamalkan oleh syekh saya, dia dalam kategori dinamakan wirdul am. Ya, wirdul am, wiri umum, yang mesti dibaca oleh setiap murid, ya, yang berguru dengan beliau. Dibacanya ialah Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu muttali'un alayya. Ya, 3 kali pagi, 3 kali petang. Allahu syahidi. Apa makna syahidi? Kalau di segi bahasa biasa tuan-tuan sekalian, kita terjemahnya ialah Allah menyaksikanku. Dan biasanya menyaksi ini ialah melihat ke dalam hati. Kerana perkataan syahada, yusyahidu, musyahadah ni biasanya dia merujuk kepada hati. Saya ulang lagi sekali tuan-tuan, yang pernah saya sebut sebelum daripada ni, untuk kita kenal pasti perkataan itu. Ya, kalau ni ustaz kita ada kat belakang ya. Ustaz tolong betulkan kalau ana silapnya. Bahasa Arab ni kadang-kadang dia sebut dalam kataan umumnya ialah ra'a. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Maka ra'a tu biasanya melihat dengan mata. Biasanya. Ya, walaupun kadang-kadang boleh juga disebut ar-ra'yu. Ra'a daripada ra'a tu boleh jadi ra'yu. Ra'yu ni pandangan dengan akal. Boleh juga, tapi biasanya bukan semestinya perkataan Arab ni, kita ni Allah bagi mata, kita melihat dengan mata, maka melihat dengan mata tu disebut ra'a, melihat. Ada satu lagi Allah Ta'ala beri kepada kita akal. Maka akal itu diguna biasanya nazara. Ya, nazar. Kalau ilmu disebut ilmu nazari, ilmu secara teori, ilmu perbahasan secara akal, teori akal. Maka akal itu biasanya kita sebut memandang. Ya, saya berpandangan. Kalau kita kata saya berpandangan ni, biasanya akal saya telah fikir dengan akal saya, maka setakat apa yang boleh saya faham, saya buat penelitian, pengkajian, maka saya berpandangan. Okey tuan-tuan ya. Masa tu tak guna mata, kena guna akal. Kalau kita kata saya melihat dengan pandangan akal saya, orang lain semua lihat juga. Okey, ada satu lagi Allah bagi kita hati. Maka hati ni dia melihat juga tuan-tuan, sehingga dikatakan ada mata hati. Tetapi hati itu biasanya disebut dengan perkataan syahada. Syahada yusyahidu, musyahadah. Apa makna syahadah? Menyaksikan dengan pandangan hati. Maka Allah Ta'ala, Allahu syahidi, Allah memandang kita, menyaksikan kita sehingga ke lubuk hati kita. Apakah penyaksian yang ada dalam jiwa dan hati kita? Sebab tu kita sebut asyhadu.
Sebab tu tuan-tuan, solat kita walaupun kita dah Islam, dah Muslim, dah mukmin. Orang solat ni orang mukmin, orang Muslim yang mukmin. Orang yang tak solat, dia Muslim sahaja, dia tak mukmin. Tapi dia tak kafir, jangan salah faham. Tu tak solat tu kafir tu, jangan. Tu tak solat tu dia orang Islam tu. Tapi dia beriman? Tak. Kerana orang Islam yang beriman itu yang solat. Baik. Tapi dalam keadaan kita Muslim yang mukmin, di saat kita solat 5 waktu, kita kena ucap syahadah. Kalau tidak, solat kita Allah tak terima, tak sah dan tidak diterima. Kenapa? Kerana Allah ingin sentiasa melihat hati kita menyaksikan ketuhanan Allah, kerasulan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena baca 3 kali pagi, Allahu syahidi, Allah sentiasa menyaksikan diriku. Allahu naziri, itu perkataan kedua, iaitu Allahu naziri, Allah sedang memerhatikan aku. Allahu muttali'un alayya, yang ni Allah sedang memantau. Muttali' ni macam tala'al badru alaina, tala'a ni muncul. Allah sentiasa tengok keadaan diri kita muncul, keadaan diri kita. Dengan kata mudahnya, Allah memantau. Jadi baca 3 kali pagi, Allahu syahidi, Allahu naziri, Allah muttali'un alayya. 3 kali ulang. Petang pula tuan-tuan, Allahu syahidi, Allahu naziri, Allah muttali'un alayya. Maka dengan faham bahasa itu, moga-moga kita sentiasa berhati-hati bahawa tidak ada satu tempat yang kita pergi, bila saja masa dia, ke mana saja dengan siapa sahaja, seorang atau kita ramai, Allah sedang sentiasa memerhati kita. Maka pengetahuan itu hadirkan sentiasa dalam hati kita dalam bentuk rasa. Tahulah, sebenarnya semua tahu Allah tu kan Tuhan yang maha melihat. Bagaimana Allah melihat? Allah melihat ni tuan-tuan tanpa batas, sehingga dikatakan seekor semut yang berwarna hitam berada di malam yang gelap gelita, berjalan di atas batu hitam. Itu pun Allah tahu, Allah nampak. Dan Allah nampak pula yang zahir dan yang batin. Tahu tuan-tuan, kita belajar tauhid. Dah berapa kitab dah kita khatam tu ya, kitab tauhid. Di sini dah berapa dah khatam kitab tauhid? Dah banyak dah. Tapi masalah tauhid itu satu. Sebab tu tauhid ni kalau boleh tuan-tuan akan datang, nanti saya pun bercadang juga kalau khatam kitab ni nak baca. Ya, tauhid ni kalau boleh kita bahas 2. Bukan tauhid, dia ada 2 perbahasan. Satu nazari, satu amali. Tauhid yang dibahas secara nazar, secara teori, untuk memahamkan akal kita agar tidak salah faham tentang Allah. Satu lagi tauhid amali, tauhid penghayatan dengan hati kita dalam bentuk rasa. Apatah lagi kalau kita belajar ilmu tasawuf, gabung dengan ilmu tasawuf, kerana ilmu tasawuf ilmu tentang hati. Hati ni tentang rasa. Jadi saya ulang lagi sekali tuan-tuan, kaedah pertama untuk kita mencapai muraqabah dan membawa diri kita kepada makrifatullah tadi, ya, jadi dengan cara apa? Menghadirkan dalam hati kita dalam bentuk rasa. Tuan-tuan kalau dalam buku tuan-tuan nak buat catatan dalam bentuk rasa pun boleh. Ya, tambah perkataan rasa bahawa Allah sentiasa melihat dirinya dan memerhati setiap perbuatannya, sama ada perbuatan batin maupun zahir. Tuan-tuan, antara benda yang kita kena ingat juga, Allah sedang melihat hati saya, hati tuan-tuan. Ya, jangan ada dalam hati kita terlintas sesuatu yang Allah tak suka. Okey, selesai. Yang kedua, seseorang yang sentiasa melazimkan sifat muraqabah akan menembusi hijab dirinya, sehingga bertemulah pemerhatian dirinya terhadap pemerhatian Allah kepada dirinya, dengan pemerhatian Allah ke atas dirinya. Ini saya terjemah dalam bahasa Arab tuan-tuan sekalian, jadi terpaksa kita ulang beberapa kali perkataan dirinya. Dengan kata lain ialah seseorang yang sentiasa melazimkan rasa, menghadirkan rasa dalam hati dia, iaitu Allah sedang memantau dia. Dengan kata mudahnya ialah muraqabah akan menembusi hijab dirinya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha zahir. Ya, saya sebut sedikit dalam kitab hikam. Kalau tuan-tuan, saya yakin dah tuan-tuan pun ada pernah belajar kitab hikam. Kalau tuan-tuan nak rujuk hikam ke-16, hikam yang ke-16, hikam ke-16 ni dia ada beberapa ceraian dia. Ya, lebih pada 5 atau 6 ceraian, 7 ceraian. Jadi saya baca yang pertama sahaja tuan-tuan. Imam Ibn Athaillah Skandari membicarakan tentang Allah. Beliau membuat satu persoalan kepada kita. Kaifa yatasawwaru? Boleh baca yatasawwar, boleh juga baca yutasawwar.
Ya, kalau kita baca yutasawwar, kita tambah imbuhan di. Kaifa yutasawwaru, bagaimana boleh digambarkan dalam pemikiran kita dan hati kita, kata Imam Ibn Athar Skandari, ayyahjubahu syai'un, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu dihijab oleh sesuatu, didinding oleh sesuatu. Wahwa, sedangkan dialah Allah, azhara kulla syai', dialah Allah yang mencipta segala sesuatu. Tuan-tuan, apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan ialah Allah itu maha nyata, Allah itu maha jelas, Allah itu maha zahir. Tapi kenapa tak nampak Allah? Bukan masalah Allah, masalah diri kita. Seulang lagi sekali tuan ya, kita beli gula, kita beli garam. Gula sifat dia manis, garam sifat dia masin. Bila mana kita beli gula, kita tak rasa manis pada gula, tak masin pada garam. Itu masalah apa tu? Masalah gula ke masalah garam? Ke masalah kedai tu jual gula tak manis? Kena pergi ke kedai lain. Saya tanya, saya jawablah tuan-tuan ya. Masalahnya ialah lidah kita. Betul ya? Kena pergi kedai lain. Sekarang ni orang duk bincang pasal apa tuan-tuan ya? Pasal rasa ke apa? Dulu siakat 3 rasa, sekarang ni siakat 4 rasa. Rasa masam, rasa masim, rasa manis, rasa menyesal ke apa? Tak adalah tu selingan sikit nama gitu. Itu masalah rasa. Subhanallah. Jadi bukan masalah gula, bukan masalah garam, masalah lidah kita. Begitulah juga Allah tidak dapat dipandang kebesarannya, dilihat kewujudannya, disaksikan keagungannya. Bukan masalah Allah itu tidak nampak. Nampak tu tuan jangan salah faham, bukan nampak dengan mata ni. Okey ya? Tadi kita dah bagi tahu dah, nampak dengan hati. Sebab sekarang kita bincang soal hati. Tajuk kitab kita ni hati yang ingat Allah. Jadi bukan nak melihat Allah, menyaksikan Allah. Jadi bicara saya dengan tuan-tuan ialah menyaksikan Allah dengan hati. Maka kenapa hati kita tidak dapat melihat Allah? Sebab tu Nabi kata, anta'budallah ka'annaka tarahu. Hendaklah kamu ibadah kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Lihat Allah di situ ulama kata menghuraikan perkataan itu dengan musyahadah, menyaksikan Allah dengan hati. Tapi sebelum sampai ke tahap itu, kita bincang tahap pertama ni. Jadi masalah kita dengan Allah ialah diri kita sendiri. Diri kita yang mendinding kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hati kita dalam solat pun kita boleh lalai. Masa sujud pun kita boleh lalai. Pernah saya sebut pada tuan-tuan, bila kita paling lalai dalam solat? Masa sujud. Sebenarnya masa sujud itulah waktu paling dekat kita dengan Allah. Kan Nabi bagi tahu, kita pun dah tahu dah semua. Di mana waktu paling dekat kita dengan Allah? Di dalam solat. Di dalam solat itu bila waktu kita paling dekat dengan Allah? Dalam sujud. Tapi bila mana bangkit daripada sujud, kita bertanya, dua ke rakaat kedua ke rakaat ketiga? Masa bila kita lalai? Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan ya. Sama juga tuan-tuan tanya saya, sama juga. Cuma saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan pernah tak rakaat pertama dah lalai? Pernah? Rakaat pertama tu dah tak tahu apa dah, tak tahu rakaat berapa dah. Pernah tak? Jarang lah kan? Pernah? Kalau pernah memang teruk sangatlah kelalaian tuan-tuan. Biasanya rakaat pertama tak, rakaat kedua atau ketiga tu biasanya. Sama lah saya pun, ustaz pun lalai juga. Akan kita kan manusia, kita tak nampak macam malaikat. Bila mana manusia lah tuan-tuan. Sebab tu saya suka juga cakap, ada kadang-kadang ustaz lupa juga. Lah, kita pun orang juga. Ya, samalah kita. Allah. Jadi gitulah tuan-tuan sekalian, masalahnya bukan masalah Allah, diri kita. Maka bila mana kita sentiasa hadirkan rasa dalam hati kita bahawa Allah sedang memantau kita sampai kepada satu noktah waktu atau satu tempoh waktu, akan menembusi hijab diri kita. Kita dah terbuka diri kita, merasai kita dengan Allah. Kita dipantau oleh Allah, kita dilihat oleh Allah. Setakat ni kita tak rasa. Alah, macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan yakin kan ada malaikat kiri kanan kan? Ke malam ni baru nak rasa, nak yakin? Tak. Ada tak malaikat belah kanan, nama apa? Kau tak ingat? Ingat, tajuk je. Ingat tuan-tuan, belah kanan. Tapi kalau tuan-tuan bawa kereta seorang-seorang, tuan-tuan rasa seorang ke rasa berapa? Confirm rasa seorang. Kalau bawa dengan isteri, rasa dua kan? Ke rasa berapa? Rasa 8?
Rasa 2 ke rasa 8? Kita ni dah 4 dah. Minta maaf, 8 ke 6 tuan-tuan sekalian. Isteri kita dia seorang, malaikat berapa? 2. Kita seorang, malaikat 2. Jadi berapa? 6. Rasa 6. Mana ada rasa 6, rasa 2 je lah. Kalau kita bawa seorang, kita pun rasa seorang je lah. Mana rasa 3? Nak pasang apa ni? Nak pasang lagu ke nak pasang Quran? Pasang lagu, malaikat belah kiri pasang, catat. Lagu pula lagu apa? Hindustan. Malaikat mana tulis? Kalau kita dengar lagu Hindustan, malaikat belah kiri ke malaikat belah kanan yang tulis? Kau tak pernah fikir? Kalau pasang Quran, malaikat belah mana tulis? Sebab pasang Quran kita dengar. Mendengar Quran adalah ibadah. Malaikat belah mana tulis? Tapi masa tuan-tuan nak pasang Quran dengan pasang itu, tuan-tuan ingat tak malaikat 2 kiri kanan tu? Tak ada lah. Betul? Sama lah saya pun. Ya, nak pasang radio Akim. Alhamdulillah kita cakap ke anak-anak, insya-Allah kita ni ayah ni nak pasang radio Akim. Insya-Allah, alhamdulillah kejap lagi malaikat akan tulis malaikat belah kanan. Mana ada orang bercakap begitu tuan-tuan? Apa maksudnya? Maksudnya diri kita menghalang diri kita daripada merasai sesuatu yang sepatutnya kita rasa. Apatah lagi kita dengan Allah. Sebab tu Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua, kan risau, resah, sedih, macam-macam perasaan, takut, gerun. Bukan takut pada diri dia takut orang Quraisy tu nampak Nabi, bunuh Nabi, sebab mereka mengejar untuk bunuh Nabi. Akhir sekali Nabi kata apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah dengan kita. Apa tu Nabi ajar tu? Nabi ajar supaya rasa hati kita sentiasa dengan Allah. Jangan sedih. Nampak kita 2 orang, tapi Allah yang ketiga. Kan Nabi kata, kita ni 2 orang nampak, tapi Allahu salisuhuma, Allah yang ketiga. Yang ni yang dikatakan seseorang yang sentiasa melazimkan sifat muraqabah akan menembusi hijab dirinya, sehingga bertemulah pemerhatian dirinya dengan pemerhatian Allah kepada diri dia. Baru terbuka. Selama ni tak rasa Allah duk tengok. Tuan-tuan ada rasa Allah duk tengok? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, cuba tuan-tuan letak, dipanggil apa tu? Kamera dalam bilik tuan-tuan. Kemudian yang pantau tuan-tuan isteri. Boleh? Agak-agak tuan-tuan nak buat apa? Sama juga isteri kita. Cuba kita pergi kerja, dia duduk rumah, kita pesan kat dia, you tolong hati-hati, I pasang kamera tu. Sudah. Saya rasa dia nak tidur pun tak jadi, dia nak memasak pun tak jadi. Dah suami duk tengok. Itu baru orang tengok. Kalau Allah tengok. Tapi saya dengan tuan-tuan biasa saja kan. Kalau mengumpat biasa saja kan. Kau rasa macam mana? Rasa segan? I segan lah. Tapi nak mengumpat juga ni. Tapi segan lah. Allah duk tengok lah. Ada rasa macam tu? Kenapa tak rasa? Sebab kita tak melalui proses pertama muraqabah. Boleh tuan-tuan ya? Tak apa, kita baca cepat sikit insya-Allah sebab masa nak habis dah. Tinggal 10 minit lagi. Dia mengaji tak boleh banyak tuan-tuan. Musim-musim SOP ni kena berhenti awal. Boleh ya? Baik, yang ketiga. Boleh insya-Allah ya. Bila mana dah terbuka hijab diri kita, maka sehinggalah bertemu pemerhatian diri kita terhadap pemerhatian Allah. Baru kita bertemu, oh Allah nak tengok aku rupanya. Sebab tu ada seorang ulama tuan-tuan, dia tidak pernah duduk macam kita ni. Kita ni kadang-kadang duduk bersila, kadang-kadang duduk macam mana? Macam-macam jenis duduk dah. Tuan tu duduk macam tu, ada duduk menyandar, ada kat dinding, ada kat Tuan Haji yang duduk ni. Ada seorang ulama tuan-tuan, dia aja satu je duduk dia. Dia duduk macam tasyahud akhir. Dia tak pernah duduk dengan selain itu. Bila mana ditanya oleh anak murid dia, ya Habib, kenapa kamu duduk ya seumpama ini, kami tak pernah tengok kamu duduk macam bersila macam kami duduk, macam-macam duduk lah tuan-tuan sekalian, duduk ni macam-macam lah. Dia kata, Allah sentiasa melihat aku, maka inilah kedudukan yang paling beradab. Aku duduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rasa dia sentiasa duduk depan Allah. Maka duduk yang paling baik 2, tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Itu duduk yang terbaik seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita macam mana tuan-tuan? Kita ikut suka je. Kita mana ada rasa Allah tengok kita? Kan? Kita nak baring pula berapa jenis baring? Telentang baring juga ke? Baring juga, tu baring telentang.
baring menyarak. Sebab tu orang perempuan tak makruh ke apa baring terlentang. Orang lelaki baring menyarak tak boleh. Tu kenapa? Kerana itu kedua-dua tu kedudukan syaitan. Syaitan dia suka terlentang ataupun menyarak. Wal iazubillah, minta jauh tuan-tuan. Walau bagaimanapun, di saat kita tahu dah Allah tengok kita, kita akan cukup beradab. Baik, yang ketiga, muraqabah tidak akan hadir pada hati yang sentiasa tamak dalam memenuhi semua keinginan nafsu yang sentiasa mengajaknya menjauhi Allah. Orang yang sentiasa penuhi kehendak nafsu, muraqabah tak akan ada dalam hati dia. Dia nak nafsu nak makan, dia makan ikut suka dia nak makan. Halal haram ke apa dia peduli, janji kenyang, janji puas hati. Alhamdulillah hari ni dapat makan apa yang dia nak. Dia nak apa? Dia nak tidur, dia tidur sebanyak mana dia nak. Dia nak sembang, dia sembang banyak mana dia nak. Dia nak jumpa, dia jumpa siapa saja yang dia suka. Allah suka, Allah tak suka, dia peduli apa dengan Allah? Orang ni tuan-tuan, dia ikut nafsu. Nafsu ni dia ada satu sifat, dia tamak. Maka manusia yang dalam diri dia tamak dan memenuhi segala keinginan nafsu, maka orang ni tak ada muraqabah dalam hati dia. Allah tak akan bagi muraqabah. Rasa Allah sentiasa melihat dan memerhati dia. Baik, kemudian ini kerana hanya hati yang jujur yang inginkan hanya Allah, yang akhirnya Allah memberi anugerah muraqabah ke dalam hatinya. Hati yang jujur dalam bahasa Melayu, bahasa Arabnya hati yang sidik, hati yang benar. Benar tak dia nak berkomunikasi dengan Allah dengan hati dia, bahawa dia sentiasa dipantau oleh Allah? Benar. Yang ni Allah akan anugerahkan ke dalam hati dia perasaan muraqabah. Sebab tu tuan-tuan, dia sembahyang perlahan, sembahyang. Bukan kita ni maknanya saya lah, kita semua ni Allah harap-harap Allah bagi rezeki lain lah tuan-tuan di saat kita solat. Ya, wallahualam, mungkin dalam hati tuan-tuan jauh lebih baik daripada dalam hati saya. Saya ni kalau kita solat, kita rasa nak cepat. Nah, tuan-tuan tak rasa macam mana? Antara surah Inna A'taina dengan surah Wadduha, nak baca yang mana? Inna A'taina lah lagi bagus ya. Dia jadi macam tu perasaan tu. Perasaan ni lah yang perasaan tak bagus. Dia sepatutnya, sebab tu tuan-tuan, saya ingat lagi masa dengan tuan guru saya dulu. Dia ni rukuk lama, sujud lama, ya, lama. Kita rasa puas dah. Rasa bila ni tuan guru nak iktidal ni. Sehingga kalau ada guru lain, kalau tok guru saya tu dia keluar daripada pondok tu, dia keluar, ada ustaz lain ganti. Bila mana ustaz lain ganti, ustaz lain itulah yang jadi imam. Habis terabur makmum tuan-tuan. Kenapa? Ustaz tu cepat. Padahal taklah cepat sangat macam tadi lah, okey dah tadi tu. Tapi kalau kita sembahyang dengan tok guru tu, tuan-tuan almarhum lah, lambat dia tenang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tertib. Kita ni macam mana? Subhanallah. Dengar sebelah tu kan? Ke tak dengar? Tak dengar juga. Dengar dah laju sangat, takkan tak dengar. Macam enjin kereta laju. Dengarlah tuan-tuan. Tu sebelah tu. Tak ada tertib. Kenapa? Kerana kita tidak merasai bahawa kita sedang berhadapan dengan Allah. Ini yang dikatakan muraqabah. Baik, yang keempat, muraqabah bagi ahli maqam ihsan. Ini tuan-tuan sekalian, orang-orang itu berada pada maqam dia, pada kedudukan kerohanian dia. Maka kalau dia berada pada maqamul ihsan, adalah suatu zauq. Apa makna muraqabah? Orang yang berada pada maqam ihsan, muraqabah itu ialah suatu zauq, suatu perasaan hati. Tak kala hati itu bening dalam menumpukan perhatian hanya kepada Allah, menerusi segenap kehidupannya. Itu muraqabah, iaitu rasa hati dia. Zauq ni ialah, kalau kita sebut, dia keseronokan hati. Dia ada dua dalam bahasa Arab. Satu lazat. Lazat tu sedap di lidah. Zauq dia sedap di hati. Hati itu jarang kita sebut sedap, dia seronok. Jadi muraqabah ialah suatu perasaan keseronokan yang ada dalam hati kita. Ya, tak kala kita ni sentiasa fokus kepada Allah dalam seluruh kehidupan kita. Kita makan, kita ingat Allah. Kita tidur, kita ingat Allah. Kita apa saja tuan-tuan, kita ingat Allah. Azan dulu. Tuan-tuan silakan azan dulu, kemudian saya sambung habiskan yang ni sikit insya-Allah ya. Untuk bulan depan kita baca yang lain lah, baca yang ke peringkat yang kedua insya-Allah.
Baik, insya-Allah saya sambung sikit tuan-tuan ya untuk buat kesimpulan. Cuma perkara yang kelima, maqam muraqabah adalah permulaan bagi wuslah. Ya, dalam istilah ilmu tasawuf, istilah wuslah. Wuslah ni ialah berhubung hati seseorang dengan Allah. Muraqabah adalah permulaan bagi berhubungnya hati seseorang dengan Allah. Hati saya, hati tuan-tuan, kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang lupa Allah. Kadang-kadang Allah rasa Allah melihat, kadang-kadang Allah rasa tidak ada rasa apa-apa. Maka bila mana kita berada pada maqamul muraqabah, di saat itu ialah merupakan suatu noktah permulaan berhubungnya hati kita dengan Allah, dan juga permulaan bagi kurbah. Kurbah ialah dekatnya diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Imam Abu Muhammad Al-Jariri berkata, sesiapa yang tidak menjaga muraqabah antara dirinya dengan Tuhannya, maka dia tidak akan sama sekali mencapai maqamul kasyf ataupun penyingkapan tabir hati dan musyahadah. Tuan-tuan, rupa-rupanya kalau kita belajar tajuk ni, kalau kita betul-betul praktikal amal dengan apa yang kita sedang belajar ni, tapi dia adalah pencerahan-pencerahan lain tuan-tuan sekalian, kalau boleh kita berada dengan murabbi mursyid. Walau bagaimanapun, kalau kita usaha dengan doa pada Allah, ya, dengan kita bermujahadah, insya-Allah saya sebut ada 4 perkara, kita akan berada pada maqam muraqabah. Maka muraqabah ni tuan-tuan sudah cukup untuk kita mencapai anugerah Allah yang disebut kasyaf, ya, penyingkapan tabir hati. Rupanya kasyaf itu bukanlah pada makam yang tinggi. Kasyaf ni tuan-tuan, kalau kira-kira dia masih lagi berada pada makam yang kita nak kata tidak terlalu tinggi sangat, yang Allah anugerahkan pada seseorang. Kita rasa hebat bila mana orang tu nampak dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati orang tahu. Ya. Oh tuan-tuan, kalau duduk di Hadramaut Yaman, subhanallah, kita takut. Ya, kalau duduk mengaji macam ni pegang tasbih, dan guru kita izin pegang tasbih. Ya, kenapa? Kerana
Tangan kanan pegang pen nak catat, tangan kiri pegang tasbih. Sebab apa? Zikir Allah, 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 Allah. Sebab apa? Sebab kalau tak zikir Allah, Allah, guru kita akan tengok. Dia tengok. Saya kadang-kadang masa mengaji ni tuan-tuan, sama macam kita, saya rasa sama lah kita kan. Masa mengaji dulu adalah nakal sikit-sikit tak? Tuan-tuan baik daripada awal, daripada dulu lagi. Saya ustaz daripada darjah 1 baik ustaz. Tak ada nakal. Kadang-kadang kita nakal. Saya samalah tuan-tuan. Kadang-kadang saya cuba kata, ya ke Syekh ni dia tahu kita cakap apa-apa dalam hati. Tapi kadang-kadang kita taklah cakap benda lain. Kita berhenti berzikir saja tuan-tuan. Kita berhenti saja zikir, pak, dia tengok kita. Kita pun zikir Allah, Allah, Allah. Dia tak tengok lah. Dia tengok. Dia cari yang mana-mana tak ada dalam hati tu zikir. Allah, Allah, Allah. Berhenti saja dia tengok. Maknanya yang Syekh tengok tu, yang tak zikir lah tu. Bukan saya tengok tuan-tuan ni, jangan salah faham ni. Ni Syekh ni. Takut tuan-tuan. Takut. Maknanya apa tu? Kasyaf. Tambah kalau seorang murabbi mursyid ni biasanya kalau dia jadi mursyid, dia panggil kasyaf murid. Apa makna kasyaf murid? Anak murid dia semua dia tahu buat apa. Saya dulu ada rezeki duduk di rumah Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Satu kali Habib Omar kata apa? Antum semua ni hanya duduk rumah ni, antum nak duduk rumah, siapa lagi nak jadi baik? Sudah. Maknanya ada orang duduk di rumah Habib tu. Kalau kita kata duduk rumah Tok Guru lah, yang lain duduk asrama. Kita ni dipilih 2-3 dalam 10 orang tuan-tuan duduk rumah Tok Guru. Duduk rumah Tok Guru pun buat perangai juga. Dia kata, kamu nak duduk rumah siapa lagi? Maka bersalam tu, kalau kita nak tahu ada siapa yang buat hal, tuan-tuan sekalian, masa bersalam dia tak bersalam. Setiap anak murid kena bersalam. Kita duduk perhati siapa yang Syekh tak bersalam. Orang lain bersalam, cium tangan bersalam. Sampai turn dia, Syekh akan buat macam ni. Itulah yang buat hal. Sampai Tok Guru tak bersalam dengan dia pada hari itu. Tuan-tuan, ada seorang tu tak bersalam tapi harap dia, Tuan Guru tarik tangan tak bersalam, duduk gini, dia pun nak pergi cium juga. Tuan-tuan pusing ke belakang, menggelupur menangis dia bawah tu. Dia ada buat hal. Subhanallah tuan-tuan ya. Dah 2 kali dah bunyi tuan-tuan. Cukuplah dulu insya-Allah ya. Jadi yang terakhir lah, muka surat 94 tu yang terakhir untuk malam ni. Bulan depan tak baca dah tajuk ni tuan-tuan ya. Faktor-faktor pembawa kepada muraqabah. Ni yang terakhir kesimpulan. Pertama, menunaikan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Setiap kali tuan-tuan nak buat apa saja yang Allah perintah, tolong cek balik sejauh mana, sebanyak mana, sedalam mana, setulus mana keikhlasan tuan-tuan. Jangan kira okey dah tak. Macam tadi, ikhlas tak tadi? Rasanya ustaz dah ikhlas dah. Dia tak boleh tuan-tuan. Setiap kali nak buat benda, tengok hati macam mana. Nak derma, nak solat, nak baca Quran, tolong cek dulu hati tu. Lillahi ta'ala. Tersebut, kalau boleh sebut lillahi ta'ala. Nak masuk dalam tabung, lillahi ta'ala. Kan ada orang amal kan, dia sebut dulu lillahi ta'ala. Orang nak puji, orang tak puji, orang nak marah, tak marah, itu peduli dengan orang. Yang pasti Allah puji kita, Allah sayang kita, Allah terima kita. Lillahi ta'ala. Nombor 1, tolong buat selalu tuan-tuan. Orang yang selalu duk buat macam ni, insya-Allah ini faktor yang akan menyebabkan hati dia Allah anugerahkan muraqabah. Baik, yang kedua, hati yang sentiasa tertumpu hanya kepada Allah. Hati tuan-tuan hanya Allah. Allah. Kalau boleh tuan-tuan sebutlah Allah, 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 Allah. Tuan-tuan tengok siapa pun, tuan-tuan cakap dengan siapa pun, tuan-tuan pergi ke mana pun, hati Allah, 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 Allah. Lama-lama Allah akan anugerahkan. Yang ketiga, melakukan tuntutan syariat sebaik mungkin. Setiap kali syariat meminta kita melakukan sesuatu, buat sesempurna mungkin. Wuduk. Kita, masalah saya dengan tuan-tuan ialah sama. Orang azan baru nak wuduk, ke orang iqamah baru wuduk. Tu lagi lah tak sempurna wuduk kita. Cepat. Orang dah iqamah, kita pun cepat. Dah lah wuduk kat, tapi alhamdulillah sekarang wuduk kat rumah tuan-tuan ya. Bagus juga SOP ni. Bil surau turun sikit lah kan. Kau sama juga. Okey, selesai. Biar sempurna. Ada 3 golongan, tapi tak apalah, lain kali lah tuan-tuan. Yang keempat, tidak sibuk meneliti isyarat-isyarat ataupun warid yang didapati hasil daripada mujahadah. Tuan-tuan nak mengekang, nak mentarbiah hati ni supaya sentiasa fokus pada Allah, itu bukan suatu benda yang mudah. Maka tuan-tuan kena ada mujahadah, sungguh-sungguh. Sebab hati itu sendiri nama dia berbolak-balik, dia tak tetap.
kejap dia tengok Allah, kejap dia tengok selain Allah. Betul ya? Dalam sembahyang pun tuan-tuan, kejap dia ingat Allah, kejap dia ingat selain Allah. Apatah lagi di luar sembahyang. Maka tuan-tuan kena mujahadah. Di saat tuan-tuan bersungguh-sungguh, dia ada isyarat-isyarat yang Allah beri pada tuan-tuan. Oh, kalau tuan-tuan leka dengan isyarat ini, tuan-tuan tak akan dapat muraqabah. Sibuk dengan isyarat. Contoh tuan-tuan sekalian, di hati kita ni subhanallah, Allah bagi kekuatan yang luar biasa. Kalau kita dah fokus pada Allah, dia akan lari, tuan-tuan, dia akan lari. Kemudian Allah Ta'ala kadang-kadang dia uji kita dengan sesuatu. Saya selalu sebut pada tuan-tuan, contohlah kita duk bawa kereta, kita tak pakai tali pinggang. Hati kita akan bagi tahu, pakai tali pinggang cepat, ada polis kat depan. Tak seronok tuan-tuan. Kita pun pakai, jumpa polis, kita pakai tangan. Duk tengah laju, perlahankan sikit, ada apa? Speed track ke apa? Ni kita pun perlahan, tengok-tengok, oh ada. Cari parking belakang tu ada. Kita pun pergi belakang, alhamdulillah ada. Oh, semua dah cakap kat kita, semua betul. Kita pun dah rasa wali. Tak rasa wali? Wah, wali dah aku ni. Ni bahaya tuan-tuan, ini bahaya. Sebab tu wali-wali Allah ni, dia tak nak karamah. Dia tak sibuk pada benda karamah. Yang dia sibuk ialah hati dia sentiasa dengan Allah. Itu yang paling penting untuk wali Allah. Seronok tuan-tuan. Saya lalulah setengah tu, lalulah. Okay, orang duk, contoh satu kali kita duk beratur, orang duk panggil nama. Kita pun tanya, bila nak sampai turn aku ni? Dia kata dua orang lagi, kamu lah. Panggil dua orang, pun panggil nama kita. Seronok tuan-tuan. Tapi itu yang bahaya tadi. Makam apa? Wali Songo dah ke? Bukan wali biasa dah. Yang ni bahaya. Jadi kalau tuan-tuan jaga hati tuan-tuan, Allah dah nak anugerah kepada tuan-tuan muraqabah, tuan-tuan jangan peduli dengan apa yang ada dalam hati tuan-tuan, walau sekalipun benar. Memang dia benar, kerana hati dah mula nak terbuka, nak kasyaf. Memang dia benar. Oh, kawan saya tuan-tuan sekalian, dulu masa di Mesir, dia kuat, dia zikir. Kalau dia masuk dalam bilik dia kata jangan ganggu dia. 3-4 jam dia tak keluar, zikir. Kadang-kadang dia keluar, dia kata masak air. Saya kata kenapa nak masak air? Dia kata 2-3 minit lagi ada tetamu datang. Kita tanya berapa orang? Adalah 2-3 orang. Kita pun tengoklah, kita pun percaya tak percaya juga tuan-tuan. Kok dia suruh kita masak air, dia yang nak minum. Kita pun cek jam 3 minit lagi. Tapi kita rebuh air. Kejap ketuk pintu, tengok 3 orang. Benda tu biasa. Kalau kita dah mula fokus pada Allah, kita ni sebenarnya tuan-tuan, kita nak sesuatu yang luar biasa, tapi kita bergantung dengan diri kita yang terlalu lemah, dengan manusia yang lemah. Kalau kita hidup dengan Allah, betul-betul dengan Allah, subhanallah, dunia ni kita tak ada apalah dunia ni. Allah, ya. Kenapa Allah dah tunjuk kepada kita, bukan setakat dunia, akhirat dah Allah tunjuk semua dah. Tapi oleh kerana saya dengan tuan-tuan, kita masih terbelenggu hati kita dengan selain Allah. Sebab tu dah sembahyang pun sampai hari ni tak khusyuk-khusyuk, samalah kita. Bukan tak khusyuk-khusyuk, kejap khusyuk, kejap tak. Khusyuk ke tak? Wallahu alam. Jadi setakat tu dahulu tuan-tuan sekalian, ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita jumpa lagi bulan hadapan, kita baca kaedah amali yang kedua. Kerana bila mana tuan-tuan dah sampai kepada kemuncak muraqabah, dia akan bawa hati tuan-tuan kepada musyahadah. Apa musyahadah kita akan bicarakan datang. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi ajma'in. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allah marzuqna futuhal arifin, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.